Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid kelas 3C. Sebelum kita ke bab yang seterusnya iaitu bab 3 tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, kita tengok dulu cara untuk mentafsir carta pi. Cikgu sambung sikit hari tu deh. Okey, kita tengok kan langkah-langkah kita nak tafsir carta pi. Pertama sekali, kita kena kenal pasti tajuk. Kita tengok tajuk ke apa. Tajuk dia. Ni, tengok tajuk dia. Yang kedua, kita kena kenal pasti sektor. Kita kena kenal pasti sektor ni. Sektor. Yang ketiga, kita kena nyatakan nilai keseluruhan dan nilai setiap sektor. Nilai keseluruhan, jumlah pelancong, kalau dalam ni jumlah pelancong lah sebab tajuk dia kedatangan pelancong ke. Lepas tu nilai setiap sektor, peratus-peratus ni. Lepas tu, next kita kena nyatakan nilai sektor tertinggi dan terendah. Sektor tertinggi dan terendah, contoh ni 99%, hak paling tinggi. Hak paling rendah dia 3%. Okey, seterusnya nyatakan perbezaan nilai antara sektor. Okey, kita nyatakan perbezaan nilai antara sektor ni. Contohnya 69 ni, 69 dengan 21, berapa beza nilai dia? Next, kita kena huraikan isi tersirat berdasarkan dapatan data. Okey, berdasarkan dapatan data kita ni, kita kena isi tersirat dia. Berapa jumlah pelancong ni mari banyak-banyak ni. Berapa Jepun mari 99%. Dan yang terakhir, kena buat rumusan keseluruhan. Macam awak belajar gerah-gerah sebelum ni lah deh. Rumusan keseluruhan ni sebagai rumusan bilangan pelancong dari negara Jepun yang datang ke negeri Pahang pada tahun 2016 adalah yang tertinggi. Okey, seterusnya kita tengok bab seterusnya iaitu bab 3. Kita masuk tema yang seterusnya deh, iaitu berkaitan dengan geografi fizikal. Okey, kita tengok pula bab 3, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Gapo hak awak akan pelajari ialah mengenal pasti faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar, menghuraikan faktor bentuk muka bumi, saliran tanah dan iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita tengok dua tu ada hari ni. Okey, ni seperti lalu lah faktor-faktor fizikal kita akan belajar bentuk muka bumi, saliran tanah, iklim. Dan kita nak tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar hari ni. Okey. Pertama sekali, subtopik kita faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Pertama, faktor bentuk muka bumi. Apa bentuk muka bumi ni? Okey, tengok sini definisi dia. Bentuk muka bumi merujuk
kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Contoh dia bagi ni tanah tinggi. Selain itu ada tanah pamah. Okey, seterusnya. Apa lagi faktor dia ialah saliran. Saliran merujuk ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Saliran ni dia mewakili sungai-sungai yang besar dan juga alur sungai ataupun tali air ke apa tu ia dikira saliran juga. Yang ketiga, iklim. Iklim merujuk kepada kombinasi beberapa elemen seperti suhu, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Kalau contoh kita tengok dalam buku teks awak ni, dia bagi iklim gurun panas di Namibia. Seterusnya, tanah. Tanah ni merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Contoh yang bagi ni tanah ada di Seoul, di Gobi. Okay, seterusnya kita tengok ni. Awak catat ni dah, awak nota ringkas. So, nanti cikgu nak latihan ke awak pentaksiran. Pentaksiran jugalah latihan. Latih tubi. Okey, seterusnya kita tengok pula subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti bentuk muka bumi, saliran, iklim dan tanah. Seperti tadi lah. Tapi hak ni kita tengok secara lebih spesifik lagi. Bentuk muka bumi ni terbahagi kepada 3 jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan pinggir laut. Setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Okey, pertama kita tengok tanah pamah. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan Amazon, Brazil dilitupi oleh hutan hujan tropika. Macam kita tahu lah, okay? Di negara kita ni, kita punya hutan hujan tropika. Di Malaysia terdapat pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahagoni, lapuna, ficus dan getah. Brazil pun ada getah juga. Tempat kita pun ada getah juga. Tanah pamah di Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh dilitupi oleh hutan monsun tropika, di mana dalam itu ada pokok jati, cendana, pingkado, damar, mahogani, teak dan sal. Tanah pamah di tasik Great St. Lawrence, Kanada pula dilitupi oleh hutan konifer.
hutan konifer ni dia berbentuk kon sebab sana dia ada 4 musim. Kalau musim salji tu maksudnya pokok-pokok tu dia tak lekat lah salji. Pokok tu dia tu. Sebab tu dia berbentuk kon. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Contoh di Malaysia, terdapat hidupan liar seperti gajah, harimau, badak sumbu, pelbagai spesies monyet, arnab, rusa dan musang. Manakala kalau di Amazon pula terdapat hidupan liar seperti puma. Puma ni awak tahu lah ke? Harimau kumbang. Dia macam harimau kumbang. Warna hitam tu. Jaguar, anaconda dan ikan piranha. Ikan piranha ni makan orang ni. Okey, contoh kawasan tanah pamah utama di dunia, yang terdapat di dunia ni ialah pertama sekali dataran Siberia Barat, yang kedua dataran Manchuria, yang ketiga lembangan Kongo, yang keempat lembangan Ganges Brahmaputra, dan yang terakhir lembangan Murray. Ni hutan konifer ni, awak tengok ni dia ni. Contoh dia bentuk kon lah. Sebab mudah nanti kalau mari pak musim kan, musim salji. Salji tu tak ada lah nak melekat-melekat sini. Dia akan jatuh. Awak tengok buku teks sawuk muka surat 33 deh. Okey, seterusnya tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi merupakan kawasan yang berketinggian melebihi 180 meter dari aras laut. Okey, kita taman lah 180 meter dari aras laut ni. Kita ambil sumber dia daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan. Di kawasan tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan akan berbeza-beza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1,200 meter dari arah laut. Dia berbeza-beza ketinggian dia. Contoh macam hutan kita lah, okay? Ada 4 lapisan. Berbeza-beza ketinggian dia. Tumbuh-tumbuhan dia. Terdiri daripada pokok-pokok bantut, rendah dan renek. Pokok-pokok dia rendah. Seperti oak, laurel, palma, paku pakis, lumut dan kulampai. Kehidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah seperti kambing gurun, tupai, serigala dan lama. Kita tengok ni. Perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Kroker dengan banjaran Himalaya. Awak boleh tengok, boleh baca deh. Ni. Muka surat 34. Eurasian brown bear. Tempat kita pun ada juga bear, tapi bukan bear lagu ni lah. Bear tempat kita warna hitam, tapi dia bukan lagu ni. Dia lain sikit. Seterusnya kita tengok pula bentuk muka bumi pinggir laut. Kawasan pinggir laut adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan paya air masin. Terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak samun, bitanggur laut, jemerlang laut, mengkuang laut, pokok bakau,
dan pokok kelapa serta pokok menjala seperti tapak kuda. Kalau awak pergi ke tepi pantai, awak tengok awak